Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng bayang yang hadir ke Hey Shadows Channel. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan korang yang korang telah berikan kepada Hey Shadows Channel. Alright geng bayang semua, hari ini merupakan bahagian terakhir lukisan potret poker. Dan kepada korang yang belum tengok bahagian 1 dan 2, Shadows sarankan korang tengok dulu dan baru layan bahagian ketiga ni. So pada hari ini kita akan dapat tahu siapa dalang di sebalik potret poker ni. So tanpa membuang masa, jom pendengarkan bahagian akhir lukisan potret poker. Alright geng bayang semua, so bahagian yang lepas Mia, Tia, Katrina dan juga Tirso telah membuat keputusan mencari Ricky di Bandung. Dan pada pagi itu mereka berempat memulakan perjalanan mereka ke Bandung. So sepanjang perjalanan mereka, Mia dan Tia ni kongsikan pada Katrina dan juga Tirso apa yang berlaku pada malam yang mana Mia tinggal di rumah Tia. So Tirso dan juga Katrina terkejut dengan apa yang telah berlaku. Dan Tirso disebabkan dia pernah suka pada Tia dan juga Mia, so dia lebih risaulah dengan keadaan mereka berdua. Dan Katrina pun cakap, amboi, bukan main dia punya jaga kau tak tanya aku pun kalau aku kena ganggu ke apa kan. So Tirso pun cakap, kenapalah aku nak tanya dengan kau? Kau bukan ada potret hantu tu pun. Dan seeloknya Tirso cakap macam tu, Katrina terus berpaling muka keluar dengan rasa menyampah pada Tirso tau. So Mia dan Tia pun pujuklah si Katrina ni dengan cakap kalau katalah Katrina pun ada potret tu, sure Tirso pun akan ambil berat. Betul tak Tirso? So Tirso pun hanya menjawab, iyalah kan, lebih kurang macam tu lah dia jawab kan. So Katrina pun membalas, iyalah sesilap lagi sukalah kan. Iyalah sebab Katrina kena kacau dengan hantu kan. So pada masa itulah, demi nak tukar topik ni pasal, Tirso pun tanyalah pada semua yang ada dalam kereta tu, selamat ke nak bawa potret tu? Kalau potret tu ada sejarah menyeramkan ke, tak apa ke kita ke bawa benda ni kan? Kan tiba-tiba ada hantu atas kereta lah, apalah benda-benda yang tak diingini berlaku kan? Sebab apa si Tia ni bawa potret dia? Sebab yelah dia nak cari Ricky kan, so at least adalah gambar potret tu diorang boleh tunjuk. So Mia pun cakap, insya-Allah tak ada apa-apa, just make sure baca doa semua, semoga perjalanan kita dipermudahkan dan kita dapatlah selesaikan masalah ni ataupun isu ni sebelum melarat dengan lebih teruk. So mereka pun meneruskan perjalanan mereka sampailah pukul 11 dekat pukul 12 tengah hari macam tu. Diorang pun tiba di Bandung dan tanpa membuang masa, diorang terus ke rumah Ricky berdasarkan alamat yang telah diberikan oleh lecturer Ricky. So setibanya mereka di rumah Ricky, kelihatan Ricky berada di luar rumahnya di kawasan beranda sambil melukis. Seelok sahaja si Ricky ni nampak kereta Tirso berhenti di depan rumah, Ricky terus berhenti melukis semua benda apa aktiviti yang tengah lakukan dan pergilah ke arah pagar dalam keadaan keliru. Fikir siapa pula yang datang rumah aku ni kan. Dan apabila Tirso, Mia, Katrina dan Tia keluar dari kereta, Ricky terus terkejut dengan kehadiran mereka. Ricky seolah-olah tergagap-gagap menunggu mereka berempat tau. Lalu Tirso pun tanpa membuang masa terus bagi tahu Ricky, aku rasa kau kenal kita orang kan? Kita orang datang sebab nak tanya kau sesuatu lah. Dan Ricky pun balas, tak tahulah, tak kenal pula aku dengan korang ni. Korang ni siapa? Lalu Tirso pun cakap, tipulah tak kenal. Kita kan sama uni dulu. Dan kau ada lukis potret kita orang semua. Takkan tak kenal. Dan Ricky lagi macam keliru lah. Potret? Potret apa? Korang ni siapa? Lalu disebabkan Mia boleh nampak yang Tirso ni dah makin hilang sabar tau. Terus si Mia ni mencelah dan cakap dengan Ricky, kita orang ni dari kolej yang sama dulu. So kau mungkin tak kenal kita orang, tapi kau pernah guna wajah kita orang ni untuk melukis potret kau yang sedang dipamerkan dekat kolej tu. Dan Ricky macam, aku? Bila masa aku lukis gambar korang? Tengok korang pun tak. Dan Mia pun membalas, Tia, kau keluarkan potret yang kau simpan tu. Lalu Tia pun keluarkan potret yang dia dapat dan tunjukkan pada si Ricky ni. Dan Ricky tak pasal-pasal dia terus menjerit, balik kamu. Aku tak kenal kamu semua.
Dan Ricky pun meluru masuk ke dalam rumah, tahu tak? Dan si Tirso ni pun start menjerit lah, Ricky keluar kamu kan, non-stop. Dah macam orang kata pasar lah dekat depan rumah Ricky tu kan, macam dah nak bergaduh lah. And terus Tia cuba tenangkan Tirso and suruh masuk kereta dulu untuk berbincang tengok apa plan seterusnya yang diorang boleh buat. So apabila mereka masuk saja dalam kereta, baru mereka sedar, Katrina, kau dengan kita je ke? And Katrina pun jawab, yelah, kenapa? Aku malah, tadi aku keluar kejap je dan lepas tu aku terus masuk. Nampak sangat si Ricky tu tak kenal kita. And Tirso pada ketika itu dah makin baran, kau tahu tak? Dah lah Ricky macam tak kenal diorang. And then walaupun pada hakikatnya mereka berempat memang tahu yang Ricky kenal diorang. Sebab Ricky ni dia ibarat macam, korang tahu ada kokok laut, ada lah kot antara korang semua yang ada member-member yang jenis duduk kat tepi pandang korang, and korang kenal dia, and confirm dia pun kenal korang tak, cuma tak rapat, tu je beza dia. So last Katrina pun cakap, dah lah kita pergi makan dulu, lapar. Time tu Katrina tengah dalam situasi macam tu pun Katrina masih lapar lagi. Lalu mereka pun bersetuju, pergilah makan dulu dan baru boleh fikir. Lalu diorang pun pergilah ke salah satu restoran yang terletak di Bandar Bandung, and diorang semua settlekan makan dulu semua benda. And lepas tu diorang startlah berbincang apa langkah seterusnya yang bakal diambil oleh mereka. So selepas masing-masing dah selesai makan semua benda pun, diorang pun fikirlah apa nak buat sekarang. Dengan Ricky kononnya tak kenal siapa diorang berempat tu, dan Katrina lah dengan tertiba nak pulang lah, dia nak balik lah. Siap cakap yang kita dah sampai sini kan, kita dah cari Ricky kan, tapi Ricky sendiri tak kenal dengan kita, so balik lah, buang masa je dekat sini, nak buat apa lagi kan. Tirso terus meninggikan suaranya and tanya pada Katrina, kau ni kenapa lah? Dari tadi perangai kau macam ni. Lalu Katrina pun membalas, apa pula, I okay je, I just cakap benda yang betul. Kita dah tanya Ricky pun tak kenal kita. Kita dah tunjuk lukisan tu pada dia, dia pun cakap bukan dia punya. So macam mana? Dan Tirso pun cakap, aku rasa dia tipu. Aku nak pergi rumah dia sekarang kak, and aku nak tanya lagi, aku nak korek rahsia lagi, confirm ini kerja dia. Dan tiba-tiba tak pasal-pasal si Katrina ni terus menjerit, tak payahlah, buang masa je lah, balik je lah. Yang korang ni semua yang nak tahu sangat benda ni si Ricky buat, kenapa? Terus time tu Tirso macam tergamam sekejap tau. Sebab walaupun dia tahu yang dia ni, si Tirso ni adalah kadang-kadang tu bergaduh juga dengan si Katrina, tapi Katrina tak pernah menjerit sampai level macam tu tau. So selepas beberapa ketika, apabila semua dah tenang, semua dah cool balik kan, diorang pun berbincang untuk cari satu tempat di kawasan Bandung untuk stay semalam lah. So sebab since hari pun dah makin petang and mereka still tak dapat solution, still tak dapat solusi, and Tirso pun tawarlah diri dia untuk cari macam homestay macam tu lah, supaya mereka semua boleh berada di dalam satu rumah. So selepas si Tirso ni mencarilah mana homestay nak tinggal ke, hotel ke apa benda, diorang pun dapatlah satu rumah ni, and mereka pun consider macam check in lah kan. So bila diorang check in, si mereka berempat ni pun bersihkan diri lah, everything all. Namun semua sedar satu benda yang aneh pada Katrina tau. Seperti dia tak setuju langsung untuk stay semalam dekat Bandung, and dia asyik cakap non-stop yang dia nak balik. Tak tahu kenapa yang dia ni terlalu rush sangat nak balik tau. Tapi diorang semua abaikan si Katrina ni, and mereka teruskan berbincang apa yang diorang nak buat. Sebab yelah dah sampai all the way ke Bandung, takkan biar macam tu je. So last Tia cakap, apa kata kita jumpalah satu ustaz ke mana-mana ustaz, tanya ustaz tu pendapat dia tentang potret tersebut. Mungkin ustaz tu boleh buang ke ataupun boleh berubat ke, macam tu lah. So Milia dan juga Tirso pun setuju dengan pendapat si Tia ni, dan diorang pun plan, okey lah, esok mereka akan pulang ke Jakarta, and Tirso akan cuba carilah ustaz di kawasan perumahan dia ke apa ke, and kawasan masjid ke apa, untuk bantu dalam hal ni. Dan Katrina dengan tiba-tiba, tak usah semua tengah bincang, Katrina terus bangun and masuk ke dalam bilik dia tanpa berkata sepatah perkataan tau. Lalu Tirso, Tia dan juga Milia ni berasa heran, kenapa tiba-tiba Katrina ni bersikap demikian. And kalau diikutkan, sepanjang momen Katrina ni sentiasa berkelakuan aneh. Namun diorang hanya bersangka baik and fikir mungkin sebab penat ke apa ke, sebab itulah si Katrina ni
perangai dia pelik sikit hari tu kan. And tak lama kemudian, lepas diorang semua sembang-sembang yang tu, Tirso mendapat panggilan dari salah seorang rakannya yang stay dekat area Bandung and katanya nak jumpa Tirso atas hal kecemasan. So Tirso ni pun bagi tahulah dekat si Tia dan juga Milia yang dia nak keluar sekejap and jumpa rakannya. Maka Tirso lepas tu pun meninggalkan mereka bertiga. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tia dan juga Milia pada waktu itu dah rasa penat. So, diorang pun decide lah untuk masuk ke bilik mereka and tidur. So, sebelum tu si Tia ni ketuk lah bilik si Katrina nak check kod-kod everything semua okey ke tak. Namun, tak ada sahutan dari Katrina tau. And Tia tengok dari bawah pintu kelihatan gelap. So, si Tia ni fikir okey lah, mungkin Katrina ni dah tidur. So, Tia pun malah nak kacau lebih. Tia pun masuk ke dalam biliknya dan bersiap untuk masuk tidur. So, jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Suasana rumah berada dalam keadaan sunyi. Tirso yang keluar tadi masih belum pulang lagi ke rumah. Lampu bilik Katrina, Milia dan juga Tia semua dah tutup dan semestinya kawasan rumah mereka berada dalam keadaan gelap. So Tia yang sedang lena dibuai mimpi tiba-tiba bangun dari tidurnya sebab nak ke tandas. So selepas selesai semua tu, Tia terasa yang tekak dia haus, kering and hendak ke dapur untuk mengambil secawan air untuk bawa ke bilik dia untuk minum. So aku jam, kenapa tak minum kat dapur je kan? Kenapa nak kena masuk bawa air tu masuk dalam bilik lepas tu minum dalam bilik? I don't understand. Anyways, apabila Tia keluar daripada bilik dia, Tia berasa hairan yang tak ada satu lampu di rumah tu dibiarkan buka dan si Tia ni gigih lah mencari di mana switch lampu tu tau. Dan Tia ni dia ada satu problem, iaitu Tia ni rabun. So dia terlupa nak bawa cermin matanya sebab ialah pada plan asalnya, kalau ikut plan asalnya, diorang ni tak ada lah diorang nak plan untuk stay dekat Bandung. Diorang just nak pergi waktu pagi, selesai semua benda dan lepas tu petang tu pulang. So Tia pun dah lupa watch mata, so dia tak nampak lah, dia rabun kan. So Tia pun bergerak lah secara perlahan-lahan mencari di mana terletaknya switch lampu dalam rumah tu tau. Kemudian di dalam suasana yang gelap dekat kawasan ruang tamu tu, so biasalah ruang tamu ada sofa lah semua benda tu, si Tia ni nampak seperti ada bayangan yang tengah duduk di atas sofa tu tau. So Tia ni sangka kan mungkin si Tirso. So Tia pun tegur lah, "Tirso, kamu ke tu?" Namun senyap tak ada sahutan pun. Tapi Tia memang nampak dengan jelas, walaupun dia rabun, kau mesti boleh nampak lah macam bentuk badan macam tu, seperti ada susuk badan yang sedang duduk di atas sofa tersebut. So Tia pun menanyakan sekali lagi, "Tirso, kamu ke tu? Ngapain duduk dalam gelap? Kamu tak pergi kamar kamu ke?" Tiba man aku try lah cuba bawa logat Indonesia kan, maaf lah kalau tak sampai ya. Dan sekali lagi masih juga tiada sahutan daripada bayangan yang tengah duduk dekat sofa tu. Itu bukan geng bayang itu bayang lain, alright. So Tia dah mula rasa tak sedap hati dah. And pada masa tu barulah Tia jumpa switch rumah tu, and Tia terus on lah switch tu kan. And apabila lampu dibuka, terkejut si Tia ni apabila dia nampak tak ada sesiapa pun yang berada di ruang tamu tu. Dan Tia apa lagi, cepat-cepat dia tengok dekat luar nak carilah kereta si Tirso, kok dia dah balik ke apa ke kan. Namun tak nampak langsung kereta dia tau. Tia dah start menyoalkan diri dia, apa yang dia nampak dalam gelap tadi? Semestinya bukan geng bayang. Again, sekali lagi aku repeat, bukan geng bayang ya, bayang lain. So Tia terus gelingkan kepala dia and menuju terus ke bahagian dapur. And sambil dia nak ke dapur tu, Tia perasan yang pintu biliknya dibuka luas. And Tia time tu dia macam, kok aku tak tutup pintu? Tia abaikan dan terus menuju ke arah dapur sebab Tia fikir yang time dia keluar tu dia tutup pintu, which actually dia memanglah dia tutup pintu, tapi dia pelik kenapa pintu dia tak tutup, terbuka luas macam tu kan. So apabila sampai saja di dapur, sekali lagi tempatnya gelap and Tia kenalah cari switch ni dekat mana. And apabila dia berjaya buka lampu, and dia pun pergilah dekat water dispenser tu kan, tempat macam kuih, kuku semua tu, untuk isi air and masuk ke bilik dia.
So tengah si Tia ni tengah dia isi air tu, dari sudut tepi mata dia nampak seperti ada sesuatu yang sedang berdiri terpacak dekat sudut dapur tu tau, sambil memandang ke arah Tia. Lalu Tia terus pandang ke arah sudut tersebut, and bila dia pandang ke tempat tu, tak ada apa-apa pun dekat situ tau. So Tia hanya fikir mungkin sebab dia penat ke, ataupun yelah tertiba bangun kan, so kau mamai, so dia fikir macam benda-benda macam tu lah, dia terbayang-bayangkan benda tu. So lepas Tia dah ambil air semua benda tu, dia pun menuju ke arah biliknya, and Tia decide untuk membiarkan lampu dapur dan juga ruang tamu on. Kod-kod nanti bila Tirso balik, tak ada lah gelap rumah tu kan. Sebab kalau bayangkan kau balik lewat malam, lepas tu rumah gelap apa, seksa mat. So apabila Tia masuk ke biliknya, Tia pun dia minum air semua sikit-sikit, letak cawan airnya di atas meja, and Tia pun selimutkan diri dia and cuba untuk tidur semula. Tapi kali ni Tia rasa susah sangat nak tidur semula tau. Dia pusing, still tak boleh nak tidur juga tau. And Tia ni terasa tertiba, tak pasal-pasal bilik dia rasa panas tau. And Tia macam aircon bilik aku ni rosak ke apa kan. And Tia bangun and dia nak check lah kod-kod aircon terpadam ke apa ke kan. Namun bila si Tia check aircon tu, semua okey, suhu mengikut apa yang dia nak. So disebabkan suhu bilik tu agak panas, Tia ni pun set lah aircon dia dengan suhu yang lebih rendah, dengan harapan dia bolehlah masuk tidur balik. So Tia pun naik ke atas katilnya and dia cubalah tidur. So tengah si Tia ni tengah baring semua benda tu untuk cuba lelapkan matanya, tiba-tiba si Tia ni terbau sesuatu seperti bau bangkai tau. And Tia ni berasa pelik, kenapa pula ada bau bangkai pula lah tiba-tiba kan. And time tu jugalah Tia terasa seperti ada orang yang bernafas dengan begitu kuat di tepi katilnya. So Tia dah rasa gerun lah time tu kan, dia dah rasa tak tenang lah. And time tu Tia dah rasa gerun lah time tu. Tia dah rasa macam tak manis ni, apa hal ni, tiba-tiba ada orang macam bernafas kuat sebelah dia kan. And Tia pun berpaling ke arah sebelah di katil dia and nak tahulah apa yang ada dekat tepi dia. Bila dia pandang, nampak seperti selimut dia macam mengelembung macam tu tau, seperti ada orang yang tidur di sebelah dia. So Tia pun buka lampu kecil yang berada di tepi meja tu, sebab dia nak check lah siapa yang ada kat tepi dia. Berani kau Tia, berani. Kalau aku dah tak berani mat, kalau kau dah tidur dalam bilik tu seorang-seorang, tak adanya kau nak check dah kan, confirm aku dah cabut lari lah. So apabila si Tia tengok apa yang ada di tepi katilnya, alangkah terkejutnya Tia bila dia nampak ada satu makhluk yang menyeramkan sedang baring di atas katilnya sambil tersenyum. Tia time tu terus lari ke arah pintu dan cuba keluar daripada bilik tau. Tapi tak tahu kenapa pintu bilik tu seolah-olah terkunci, and Tia tak boleh nak buka untuk keluar daripada bilik tu. And tengah si Tia ni dalam keadaan panik, time tu Tia nampak makhluk tadi yang tengah sedap tidur di atas katil dia tadi tu mula berdiri dan pandang ke arah Tia tau, sambil berjalan ke arah dia dengan pergerakan yang sangat tak normal dan mengerikan. So kalau korang boleh bayangkan lah pergerakan yang tak normal. Kalau korang pernah tengok movie-movie Mak Saleh yang ada hantu-hantu tu yang macam macam zombie macam tu kan, lebih kurang macam tu lah dia bergerak tu. So Tia yang ada dekat pintu tu pun lagi panik, lagi seram lah dia kan. So Tia cuba memulaskan tombol pintu tu, namun still tak boleh buka tau. Tia dah start mula menangis, menjerit, cuba sedaya upaya dia untuk buka pintu tu, manakala makhluk tersebut makin lama makin mendekati si Tia. So semakin hampir makhluk tu, semakin mengelabahlah si Tia ni. Sampailah satu momen makhluk tu berhenti sekejap dan bergerak ke arah meja yang mempunyai secawan air dan mula minum air tu. Dan Tia berasa hairan apa motif makhluk tu buat macam tu. Rupa-rupanya hantu tu haus, sebab itulah dia minum air. So makhluk tadi pun mendekati Tia sambil berkata, "Aku nak nyawa kau Tia. Aku nak nyawa kau."
Dan tiba-tiba pintu bilik Tia ni dibuka dan kelihatan si Milia yang berada di luar bilik terus tarik si Tia ni and bawa dia lari keluar daripada rumah. And juga kelihatan si Milia dan juga Tia menangis-nangis sebab tak percaya dengan apa yang telah berlaku kepada mereka. And waktu diorang berada di luar rumah, pada waktu yang sama Tia nampak melalui tingkap bilik dia kan, dari luar tu seperti ada kelibat yang sedang berjalan-jalan di dalam bilik Tia tau. So Milia pun tahu dia tak boleh berada dalam keadaan panik. Dia dah pernah alami benda ni. Dia kena start kontrol diri dia. Dia kena start fikir balik. So si Milia ni pun cubalah tenangkan si Tia ni. Dan pada waktu yang sama Milia pun beritahu dia pun telah mengalami benda yang sama, insiden yang agak menyeramkan. Lalu Milia pun menceritakan apa yang telah berlaku ke atas diri dia. So kisah yang terjadi kepada si Milia ni, selepas mereka beransur ke bilik masing-masing, Milia ni pun siap-siaplah untuk masuk tidur. So macam biasa Milia tutup lampu semua, naik atas katil dia, selimutkan diri and terus KO. So dalam pukul 12 lebih macam tu, Milia ni dikejutkan dengan ketukan yang begitu kuat tau. And Milia pun tiba-tiba terbangun and cubalah cari apa yang diketuk ataupun barang yang jatuh ke apa ke kan, datang dari mana. Sebab tiba-tiba je benda bunyi tu datang tau. So Milia pun buka lah lampu kecil dia, sama macam bilik si Tia ni ada lampu kecil di tepi meja ni. Tak tahulah apa halan tiba-tiba ada bunyi ketukan yang kuat semua benda tu. So Milia ni pun pergilah ke pintu bilik and tengoklah kod-kod si Tia ataupun Tirso ke yang ketuk pintu dia. So apabila Milia ni buka pintu, tak ada siapa pun berada dekat luar bilik dia. So si Milia ni pun macam pelik. Dan Milia pun macam perasan juga, lampu semua pasang, siapa ke dapur lah tu. Dan Milia just fikir kod-kod ada sesiapa yang keluar daripada bilik kan, keluar pergi dapur ke ruang tamu ke, lupa nak tutup lampu kan. So dia abaikanlah benda tu, tutup pintu and jalan balik ke arah biliknya. Dan apabila Milia ni nak pergi ke arah katil dia, time tu lah Milia nampak ada satu bayangan yang berdiri di luar tingkapnya sambil memandang Milia. Dan disebabkan Milia ni pernah hadap benda ni, dia pun beranikan diri dia and mula soalkan makhluk tersebut. Berani mat, korang ni memang berani, dua perempuan ni kan. So si Milia ni pun tanyalah makhluk tu, kau nak apa? Kan aku dah settlekan kau waktu aku di rumah aku dulu. Namun bayangan tu hanya pandang ke dalam bilik si Milia ni tanpa melakukan apa-apa. Kira dia hanya berdiri dekat belakang tingkap tu, just pandang je si Milia ni, pandang dalam bilik tu. Gerun mat, kalau aku dalam situasi tu, aku dah tak duduk lama lah dalam bilik tu. Aku dah keluar rumah dah. Awal-awal lagi aku dah keluar rumah dah. Namun Milia pada waktu itu hanya tergamam, tak tahu nak buat apa tau. And kelihatan seperti makhluk tersebut cuba untuk masuk ke bilik Milia. Namun dia macam tak boleh masuk tau. Dia macam struggle nak masuk dalam bilik tu. Dan barulah Milia teringat yang sebelum dia tidur, dia ingat akan pesan ibunya untuk ambil wuduk, baca Fatihah 3 kul and segala doa pelindung agar tak ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So beberapa ketika selepas tu barulah Milia terdengar seolah-olah ada bunyi yang datang dari luar bilik si Milia ni. And bunyi tu datang seperti daripada bilik si Tia. And barulah Milia teringat, Tia. Milia terus bergegas ke bilik Tia. Dan pada masa itulah Milia buka pintu and tarik Tia keluar dari bilik and terus keluar rumah. So apabila mereka berada di luar rumah, barulah mereka teringat, kita terlupa Katrina dekat dalam rumah lagi. Settle, member lagi seorang dah kena tinggal lah. Lantak lah apa nak jadi kan. Kalau rumah terbakar ke banjir ke, dah settle lah Katrina tu. Nasib baik hantu ke, tiba-tiba kan. And time tu mereka dua dah jam lah. Diorang pun fikir, takkan nak masuk, member tu dah ada kat dalam kan, naya kita. Member tu, makhluk tu lah. Senang cerita time tu lah. And cantik pula timing kan. Lepas diorang dah semak fikir macam mana diorang nak settle Katrina yang ada dalam rumah tu, Tirso pun pulang tapi dalam keadaan tergesa-gesa tau. And kelihatan seperti ada seseorang bersama Tirso di dalam kereta pada ketika itu. So Tirso pun elok park depan rumah tu.
Tirso terus keluar dari kereta dalam keadaan yang marah, terus pergi ke bahagian penumpang dan tarik seorang lelaki keluar daripada kereta. Dan alangkah terkejutnya Milia dan juga si Tia sebab lelaki yang ditarik oleh si Tirso ni adalah Ricky. So Milia dan Tia terus bergegas ke Tirso dan tanya apa yang dah berlaku. And Tirso tanpa membuang masa terus suruh si Ricky ni jawab persoalan Tia dan Milia. Namun Ricky hanya berdiam sampailah tertiba Ricky ni disepak oleh Tirso. Barulah Ricky mula bercakap. Milia, Tia, Tirso, aku minta maaf sangat-sangat. Bukan niat aku sampai benda ni nak jadi macam ni. Ya, aku kenal korang semua. Aku memang kenal korang semua. Tapi aku disuruh untuk tidak bocorkan rahsia ni. Sebab tu aku berlakon, aku pura-pura tak kenal korang. So Milia pun bertanya, apa yang kau dah buat Ricky? Cuba cerita kat kita orang. Lalu Ricky pun ceritalah dekat si Milia, Tia dan juga Tirso, di mana rupa-rupanya semua yang telah terjadi ke atas Milia dan Tia adalah disebabkan angkara Katrina. So kenapa benda ni terjadi? Disebabkan Katrina ni jealous apabila dia tahu yang Tirso ni suka pada Milia dan kemudiannya kepada si Tia. So dikatakan yang Katrina ni dah pendam perasaan dekat Tirso dah lama dah. Namun Tirso ni hanya menganggap Katrina ni sebagai kawan. Dan Tirso ni dah teranglah pada Katrina dan harap pada masa itu, time diorang masih belajar lagi, yang Katrina faham akan situasi tersebut. Dan pada masa itu jugalah Tirso bagitahu Katrina yang dia suka pada Milia tau. Dan benda ni lah yang membuat Katrina ni cemburu dan jumpa Ricky dan suruh Ricky lukiskan potret Milia, which kemudiannya Katrina bawa potret tu ke satu bumuh siap dengan rambut ataupun barang-barang peribadi si Milia ni untuk disihirkan. And lepas itulah si Katrina ni kirimkan potret tersebut ke Milia. And lepas Katrina tahu yang Milia hanya anggap Tirso sebagai kawan, Katrina pun fikir dia boleh try lagi lah dengan Tirso kan. Namun Katrina sekali lagi dikecewakan sebab Tirso ni suka pula pada si Tia. Dan Katrina buatlah benda yang sama juga kepada Tia. So setelah mendengar penjelasan tersebut, Tirso, Milia dan Tia tanya pada Ricky, kalau kau tahu, kenapa kau sanggup lakukan? Kau sanggup lukiskan gambar si Milia dan juga si Tia ni untuk Katrina bawa pergi bumuh untuk menyihirkan diorang berdua. Lalu Ricky pun cakap yang Ricky ni sebenarnya suka pada si Katrina. Namun Katrina pula tak sanggup bersama dengan Ricky sebab Ricky ni pelik orangnya and Katrina ni suka pada si Tirso. So bila Katrina ni pada awalnya minta Ricky untuk lukiskan potret Milia dan juga si Tia, Ricky pada awalnya tak nak langsung buat benda tu. Namun si Katrina ni disebabkan dia tahu Ricky suka dekat dia, Katrina noda si Ricky ni sampailah Ricky bersetuju untuk lakukan benda tu, kira melukis potret tu lah. So perjanjian di antara Ricky dan Katrina adalah selepas lukisan tu dah selesai, semua benda tu dah settle, and Katrina pun akan pergilah jumpa Momo semua benda tu. So tiap kali Ricky nak bersama dengan Katrina kena tunaikan sampai centumat perjanjian. Nafsu nakal si Ricky ni, very naughty. So Tirso, Milia dan Tia macam tak percaya dengan apa yang diorang dengar tau. Dan Milia dan Tia pun tanya pada Tirso, macam mana pula Tirso tahu yang Ricky buat semua benda ni? Kan tiba-tiba kau datang balik tergesa-gesa dengan Ricky pula. And time tu lah Tirso pun bagi tahu yang dia suruh salah seorang rakannya untuk intip pergerakan Ricky selepas mereka berjumpa dengan Ricky time awal tadi tu. And rakan si Tirso ni nampak Ricky bersama Katrina dan masa itulah rakan Tirso ni
menelefon si Tirso. And rupa-rupanya Katrina ni dia tak ada dalam bilik dia pun. So time yang diorang tengah bincang dekat ruang tamu tu, yang Katrina keluar bangun pergi, kononnya pergi ke bilik dia, dia sebenarnya dia keluar daripada rumah tau. So diorang pun fikir kemungkinan si Katrina ni keluar melalui tingkap ke apa untuk berjumpa dengan Ricky. So selepas semua benda tu dah diperjelaskan, semua benda dah keluar, semua rahsia dah diungkaikan, oh tiba kan, selepas tu barulah mereka suruh si Ricky ni masuk ke dalam rumah diorang tu sementara menunggu kepulangan Katrina. Dan selepas sejam macam tu diorang menunggu, Tirso, Ricky, Milia dan Tia yang pada masa itu berada di dalam bilik Katrina memberi satu kejutan pada Katrina apabila kelihatan dia cuba masuk ke dalam bilik tu melalui tingkap. Member sudah kantoi mat. So Katrina pun dah ditangkap oleh Tirso. So elok Katrina dah masuk tingkap tu, dia nampak diorang semua berada dalam bilik dia. Si Katrina ni cuba nak lari lah. Tirso pun sempat tangkap dia and disuruhkan cerita apa yang telah si Katrina lakukan. Lalu Katrina pun mengaku yang dia suruh Ricky untuk lukis potret si Milia dan juga si Tia untuk dibawa ke salah satu bomoh, yang tak bomoh mana yang si Katrina ni jumpa, untuk menyihirkan si Tia dan juga Milia. Dan apabila mereka bertanya lebih lah kepada si Katrina ni, Katrina hanya mendiamkan diri and tak jawab dah apa-apa soalan mereka dah. So pada keesokan hari, Ricky dibawa ke sebuah pondok agama untuk dikenakan macam kaunseling macam tu and disuruh bertaubat dengan apa yang telah dia lakukan. Manakala si Katrina ni pula, diorang bawa dia pulang ke Jakarta and ketiga-tiga mereka memberitahu hal ini kepada kedua ibu bapa Katrina. Dan sememangnya Katrina ni kena tembak lah dengan kedua ibu bapa dia kan, kena shoot lah cerita dia kan. Dan Katrina juga dibawa ke salah satu pusat agama untuk kena counselling dan juga mengubah caranya dan kira macam bertaubat jugalah, sama juga macam kes si Ricky ni. Manakala si Tia pula dibawa ke seorang ustaz untuk berubat, untuk kira pulihkan semangatnya balik selepas apa yang telah berlaku, kira musnahkan potret tu. Dan selepas semua benda tu dah selesai, benda keadaan kembali tenang and everything all, Milia pun pulang ke Malaysia. So siapa sangka benda macam ni boleh berlaku, dan lagi menyedihkan, benda ni berlaku sesama kawan yang rapat tau. Semua disebabkan cemburu. So di sini Shadows harap semua geng bayang dan juga viewers yang sedang menonton, janganlah sesekali kita mendekatkan diri dengan sihir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Yes, mungkin kita akan puas yang kita berjaya hanya orang semua benda tu, tapi ingat, ia bukanlah jalan yang berlandaskan agama Islam. Malah ia adalah satu perbuatan yang berdosa besar. So ingatlah, rezeki, jodoh, ajal, semua benda yang kita dapat, semua benda yang kita alami sekarang ni, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Hargailah segala benda-benda yang baik yang berlaku dalam hidup kita, walaupun sekecil zarah sekalipun. Sebab kalau kita tak boleh nak hargai benda yang kecil, confirm benda yang besar yang kita dapat pun kita tak mungkin akan boleh menghargainya. Right? So aku harap kisah pada hari ini dapatlah memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada semua yang sedang mendengar ataupun sedang menonton Shadows Channel. Alright, geng bayang semua, so begitulah kisah kita pada hari ini yang aku kongsikan dengan korang. So ia merupakan 3 series. Yes, aku tahu ni, aku rasa ni first time aku buat satu kisah yang ada 3 series kan. Ada tanya kan, apa ni tiba-tiba ada part 3 pula kan. So kalau ada yang rasa macam sakit hati ke apa, aku minta maaf. Aku saja buat kisah ni bersiri-siri sebab aku nak make sure, yalah cerita ni sebenarnya panjang sebenarnya. So aku pecahkan pada 3 bahagian. Alright, and aku harap kisah yang aku kongsikan pada hari ni korang terhibur. Pada waktu yang sama adalah sedikit sebanyak pengajaran yang korang boleh dapat daripada kisah lukisan potret puaka. So sekiranya korang suka dengan konten yang aku kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like yang ada di bawah
And kepada korang yang masih belum subscribe ke Hey Shadows channel, jangan lupa tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright guys, so seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Take care guys. Thank you for your support. Shadows amat menghargainya. Next trip, road to 10k. Alright, take care. Bye bye.